Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. 3-0 memihak kepada Arsenal. Jumpa dengan Newcastle pukul 4 pagi tadi. Jadi kemenangan selesa lah orang cakap kan. Dekat home, dekat Emirates Stadium. Semua 3-3 gol datang dalam second half lah. First half boleh katakan, macam mana aku nak cakap game ni dia tak bosan. Tapi Arsenal bila sampai ke depan kotak penalti tu dia macam buntu. Itu untuk first half lah. Tapi untuk second half, Arsenal adalah mesin yang lain. Satu mesin yang baru lah, yang dah diletakkan minyak. Semua benda nampak lancar je kan. Dan Newcastle pun tak banyak yang diorang bahayakan defense kita kan, defense Arsenal. Diorang banyak mengharapkan seperti yang tim-tim lain lah yang pernah datang ke Emirates Stadium lah, macam Crystal Palace itu. Diorang punya punca untuk attack adalah melalui counter attack je lah. Tapi tim Newcastle yang diturunkan malam tadi jauh beza dengan apa yang aku expect Newcastle akan turun lah. Sebab Newcastle ni satu tim yang terkenal selalu bila masuk game diorang mesti ada 6 ke 7 pemain yang defensive minded lah kan, termasuk dalam midfield dan juga defense. Dia orang suka main 5 defense. So kat situ kau dah boleh tengok lah yang Newcastle ni pun salah satu tim yang suka main low block lah. Tapi Newcastle yang malam tadi boleh katakan balance lah. Ada cukup pemain yang ada kualiti yang bagus. Aku boleh cakapkan Miguel Almiron, Jonjo Shelvey, ni dua ni adalah pemain yang bagi aku berbahaya agak lah kan, yang boleh datangkan bahaya dekat defense Arsenal kan. Sebab dia orang punya hantaran tu, dia orang berbakat lah dari segi hantaran bola tu. Tapi end up Arsenal berjaya kurangkan dia orang punya influence dalam game lah. Tak boleh buat apa lah Callum Wilson dengan Andy Carroll kat bahagian depan tu Newcastle kan. Jadi kita jamkan line up dulu. Line up yang banyak kejutan lah orang cakap kan. Tapi tak ada banyak sangat pun kan. Keeper orang expect Leno. Tapi right back ni orang expect Bellerin lah. Memang aku boleh cakapkan 90% fan Arsenal dalam dunia ni akan ingat Bellerin akan start game malam tadi. Tapi Cedric dapat tempat. Lewis dan juga Holding continue kat bahagian satu back sebagai satu partnership. Tierney return untuk game ni. Dia tak main masa lawan Crystal Palace itu. Double pivot Xhaka dan juga Partey return. Second midfielder Smith Rowe right wing, Saka left wing, Aubameyang dan striker Lacazette lah. So ada 3 pertukaran je lah, Partey, Cedric dan juga Tierney lah daripada tim yang jumpa Crystal Palace itu. Jadi masuk first half, macam aku cakap pada awal video tadi, aku tak letak game ni sebagai satu game yang bosan lah dalam first half kan. Sebab aku rasa ramai yang akan cakap first half tu bosan. Tapi bagi aku, Arsenal banyak buat gerakan yang cantik, lagi-lagi kat bahagian midfield dan juga attack. Tapi cuma final ball tu memang lost lah kan. Bila dekat je dengan kotak penalti memang mati, memang buntu idea lah boleh cakap kan masa first half tu. Dan masa first half juga aku rasa memang ramai akan highlight yang peluang terbaik daripada Aubameyang, open goal dan dia miss kena tiang. Bagi aku peluang tu memang striker yang berstatus macam Aubameyang ni patut score lah untuk peluang-peluang macam tu. Tapi bagi aku dari segi sains lah kan, kita explain lah kan. Even komentator dalam game malam tadi pun dia explain benda ni. Kalau kau tengok betul-betul masa peluang Aubameyang tu, masa Saka cross bola tu, masa bola tu on the way nak ke Aubameyang, bola tu terkena kat kaki Dalot keeper Newcastle tu. Jadi bola tu dia macam ke belakang daripada kaki Aubameyang lah, yang membuatkan dia kena adjust balik kaki dia. So itu explanation dari segi sains lah. Tapi of course macam aku cakap tadi, peluang macam tu striker yang berstatus macam Aubameyang ni patut score lah kan. Dan first half aku macam aku cakap tadi lah, tak banyak benda yang boleh dicakapkan lah kan. Newcastle pun ada satu kali dia counter attack, peluang daripada Almiron tapi bola melalut. Dan tu je lah untuk first half kan. Dan untuk second half, Arsenal start dengan laju. Minit ke-46 dah ada percubaan tapi di save oleh Dalot, hasil sepakan daripada Lacazette lah. And then lepas tu untuk gol pertama Aubameyang, bola yang cantik daripada Partey release Aubameyang awal. Dan Aubameyang, inilah Aubameyang yang kita biasa tengok kat Arsenal kan, rajin take on defender. Dan inilah yang kelainan yang dia boleh bawa lah bila dia main sebagai seorang winger. Sebab selalunya kalau Aubameyang ni dia main sebagai winger, orang expect dia akan cut inside dan dia akan curl pakai kaki kanan dia lah. Tapi malam tadi gol pertama dia hasil daripada kaki kiri dia lah. Lepas tu gol kedua datang. Kalau gol pertama tadi hasil daripada kerja budak-budak senior, tapi untuk gol kedua ni hasil kerja budak-budak junior lah. Aubameyang release Smith Rowe daripada bahagian left wing tu, dan Smith Rowe take on defender 1-on-1. Dia pick up Saka, satu pass yang cantik kat dalam kotak penalti, dan Saka pass the ball masuk dalam gol dia lah macam tu kan, tap in je lah kiranya. Dan gol ketiga hasil 1-2 yang cantik daripada Cedric dan Saka di bahagian right wing, dan Cedric dribble masuk dalam kotak penalti dan dia jumpa Aubameyang dan Aubameyang tap in je lah, dan 3-0 untuk Arsenal. Jadi apa kesimpulan dalam game ni? Apa yang aku boleh cakap adalah Cedric patut diberi peluang sebab dia tunjukkan apa yang Bellerin tak tunjuk lah.
keberanian untuk pergi ke depan, keberanian untuk dribble bola ke depan. Lepas tu dia ni suka crossing awal. Itu benda yang aku suka lah. Dan dia pandai link up play dengan Saka. Ini yang paling aku minat sekali lah mengenai Cedric malam tadi. Lepas tu Partey return. Partey dapat satu assist untuk gol pertama Aubameyang tu. Dan dia adalah satu midfielder yang unik lah bagi aku kan. Satu benda yang kita tak ada kat dalam bahagian midfield Arsenal lah. Partey ni boleh bawa dari segi defensif dan dari segi ofensif lah. Dua-dua part of the game memang dia akan bawa kelebihan lah kat bahagian midfield Arsenal tu. Dan untuk Aubameyang 2 gol malam tadi, aku harap akan dapat bagi dia satu spark lah untuk dia cari balik form dia. Untuk Lacazette, aku rasa dia work hard tapi unlucky dia tak dapat gol sebab dia ada satu peluang yang cantik. Dia header tapi di save oleh Dalot. Dan Emil Smith Rowe macam biasa lah, dia memang impresif untuk game malam tadi. Dia buka ruang banyak kali dekat bahagian defense Newcastle tu. Dia buat larian yang cantik apa semua kan. Smith Rowe ni dia merata lah. Dia kadang-kadang dekat left, kadang-kadang dekat right, kadang-kadang dekat center. Memang kerja dia untuk keliru kan bahagian defense Newcastle tu lah. Saka pun sama, macam aku cakap tadi, dia ada satu persefahaman yang baik dengan Cedric untuk bahagian kanan tu. Xhaka mantap, dia punya passing accurate. Dari segi defensif sekali lagi solid. Tierney being Tierney lah, setiap kali ada peluang untuk naik memang dia overlap lah. Lepas tu David Luiz bagi aku ada satu game yang solid lah. Dia tak ada banyak buat mistake. Aku rasa tak ada mistake malam tadi kan. Cuma dia ada buat kerja-kerja kotor lah. Dia tackle diam-diam, nasib baik tak ditangkap oleh ref kan. Dan holding bagi aku memang underrated lah. Sebab bagi aku kalau untuk game malam tadi, orang akan ramai cakap pasal Saka, Emil Smith Rowe, Oba, Partey. Tapi bagi aku unsung hero ni adalah holding lah. Dia punya konsistensi dia sekarang tu memang aku respect lah kan. Dan kalau tengok based on performance, memang dia deserve untuk kontrak baru yang dia dapat baru ni. Dan Cedric untuk next game aku tak tahu lah ada Arteta akan panggil balik Bellerin atau tak. Tapi based on apa yang ditunjukkan malam tadi, aku rasa dia berhak untuk dapat satu lagi peluang. Dan Leno dia tak busy lah malam tadi. Dia memang dia tak ada percubaan untuk save yang bahaya-bahaya apa, tak ada lah. Overall good win, 3 points, 3 goals. Kita dah masuk top half, kita dah masuk top 10. Next game Arsenal memang lambat lagi, 27 hari bulan. Arsenal akan bertandang ke Southampton lah dekat St. Mary Stadium. Jadi ada satu gap yang panjang lah kan untuk next game Arsenal daripada game malam tadi lah lawan Newcastle kan. Jadi ada satu minggu lah, at least satu minggu lah untuk kita celebrate kemenangan malam tadi. Tapi satu je lah yang aku pesan kan, jangan lupa diri dulu sebab kita punya fixture lepas ni memang payah. Lepas jumpa Southampton, kita akan jumpa Wolves. Lepas tu jumpa MU, jumpa Aston Villa. So kita akan berjumpa dengan tim yang berada di atas kita lah sekarang, atas Arsenal. Jadi ada satu run yang crucial lah untuk Arsenal kan. Buat masa sekarang kita enjoy dulu kemenangan malam tadi. Dan aku rasa ulasan aku sampai sini je kot. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang channel sebelah butang subscribe tu supaya korang tak akan miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out. 3 points.